selama 6 bulan di Harvard University. Henry Kissinger jadi bapa Jews, bapa Yahudi. Malaysia ni banyak bapa lah. Ada. Zaman Nabi pun ada juga. Di Mekah bapa Jahiliyah Abu Jahal. Di Madinah bapa munafik Abdullah bin Ubay. Ada. Di Malaysia bapa kemerdekaan Abu Abdurrahman. Bapa pembangunan Tun Abdul Razak. Bapa perpaduan Tun Husin On. Bapa perpecahan Tun Dr. Muhammad. Zaman dia pecah semua, hakim pecah, kesatuan pekerja pecah, raja-raja pecah, tu bapa pecah. Zaman Pak lah, bapa Islam Hadari. Zaman Najib ni dia bapa Transformer. Hak cerita kartun Transformer tu dia lah bapa dia. Bapa Transformer. Transformer semua Transformer. Transformasi. Pada tahun 1964 Dr. Mahathir telah belajar dengan Henry Kissinger selaku Sultan Negara dan pakar strategi Yahudi. Hubungan Mahathir sangat kerap dengan Kissinger, lebih lagi sejak beliau menjaya dilantik sebagai Perdana Menteri Presiden dan Presiden UMNO pada 16 Julai 1989. Hubungan hebat dia. Pada tahun 1982 Mahathir bercakap panjang lebih lebar menafikan beliau dan sosial politiknya adalah ahli yang menyokong gerakan sulit Yahudi, iaitu Freemason. Tahun 86 Mahathir membayar berjuta-juta ringgit kepada sebuah syarikat Yahudi, Saatchi & Saatchi, untuk membantu Mahathir UMNO merangka strategi untuk hari pilihan raya 1986. Ada satu poster gambar orang tua dewasa dengan seorang kanak-kanak pegang tangan. Itu ditaja oleh syarikat Saatchi & Saatchi Yahudi. Pilihan raya tahun 1986. Mahathir lupa. Yang lupa Melayu. Melayu dah lupa. Mahathir nampak. Pada tahun 1986 juga Mahathir mengadakan pertemuan sulit dengan Kissinger di New York, disahkan sendiri oleh ketua pengarah ISIS yang juga merupakan anak didik Kissinger. 6 Mac 1987 Henry Kissinger mengadakan perbincangan tertutup sehari di pejabat Perdana Menteri. Dia datang ke Malaysia. Ini hubungan dia dengan Yahudi. 6 hingga 9 Julai 1994 Mahathir mengadakan pertemuan sulit dengan Perdana Menteri Israel Ishak Rabin dan Menteri Luarnya Shimon Peres yang sama-sama menginap di hotel di Crillon di Perancis. 16 Julai 1994 pengurusi kumpulan Melewa Corporation Tengku Abdul Rahman yang juga proksi peniaga penting terpenting UMNO dan rakan-rakan karib yang berdagang dengan Israel. Dan bagaimana kemasukan pemain kriket Yahudi, pemain kriket Israel datang ke Malaysia yang menyebabkan berlakunya bantahan rakyat. Akhirnya terpenjara saudara Tuan Haji Mahfuz, Saudara Hendak Ayub dan Pak Amjad. Sedangkan sepatutnya menjadi tuan rumah kriket pada waktu itu ialah Pakistan. Tapi syarat untuk menjadi tuan rumah kejohanan kriket ini, dia syaratnya mesti menerima kontijen daripada Israel. Pakistan tolak, diterima oleh Malaysia. Yang dibantah oleh pelajar-pelajar Universiti Melaya pada waktu itu. Dan kepimpinan kita akhirnya terpenjara sebulan. Betapa hubungan intimnya dengan Israel. Menteri Luar Negara kita pernah bertemu dengan Delhi waktu itu. Tan Sri Said Amin Alba
Ini siapa? Jadi sejak bila mereka ni termuntah dengan Yahudi? Dan kita dapati tindakan-tindakan mereka pun apabila berlaku dalam pentadbiran UMNO versi nasional, terang rakyat pun kadang-kadang bersikap seperti Yahudi, merampas hak rakyat Kelantan. Kelantan menang sistem demokrasi pilihan raya, tetapi rampas haknya, hak royalti minyak yang sepatutnya hak rakyat Kelantan, kerajaan Kelantan, tetapi dirampas. Ini bukan kali perangai seperti perangai Yahudi. Jadi dia nampak Yahudi di belah sana, dia ternampak perangai dan sikap mereka juga seperti Yahudi. Ini sedang berlaku dalam kita. Maka sebab itulah bahayanya penyakit ujub akan ataupun dia merasa lebih tinggi daripada orang lain serta merendahkan peribadi orang lain, dan inilah yang dinamakan takabur, sombong. Guru dan takabur juga punya akibat-akibat yang sangat buruk yang insya-Allah akan diperjelaskan nanti dalam kitab ini. Yang kedua, akan terhalangnya taufik dan hidayah Allah. Bila ada penyakit ujub ni, akan terhalangnya penyakit taufik dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh kedua ujub bin nafsi ialah menyebabkan dirinya terhalang untuk memperolehi taufik daripada Allah. Hal ini disebabkan ujub bin nafsi itu menjadikan orang-orang yang ujub menyandarkan segala sesuatu pada kemampuan dirinya semata-mata dengan melupakan atau pura-pura lupa kepada Khalik. Dia terlupa, dia terasa diri dia. Sekapa yang berlaku atas kebijaksanaannya, atas kepandaiannya, atas perancangan dia, strateginya. Dia terlupa Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ujub ini. Sedangkan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur urusan serta yang memberikan nikmat kepadanya, baik nikmat lahir atau batin. Ini sepatutnya kita kena ingat. Hakikatnya Allah semuanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur urusan serta yang memberikan nikmat kepadanya, sama ada lahir ataupun batin. Tapi orang yang ada penyakit ujub ni dia lupa. Dia bergantung atas kehebatan dirinya, kagum atas dirinya. Orang seperti ini akan menjadi hina dengan sendirinya dan tidak memperoleh taufik dalam semua hal yang dia kerjakan dan yang dia ditinggalkan. Yang dikerjakan, yang ditinggal pun tidak akan mendapat manfaat kepada orang lain. Sebab ujubnya, kagum atas dirinya. Kerana menurut sunnah Allah yang maha besar bahawa dia tidak memberikan taufik kecuali kepada orang yang membersihkan jiwanya dan melepaskan seluruh pengaruh syaitan serta menyerahkan seluruh urusan dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dia pun menggunakan seluruh hidupnya untuk taat berkhidmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya berikan kemuliaan ini hanya kepada orang yang bersih jiwa. Allah bagi taufik hidayah ini kepada orang yang membersihkan jiwa, hatinya, perasaannya, bukan orang yang adanya penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit gurur. Gurur ini menipu diri. Dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk memperkenaan Allah kami, nescaya kami tunjukkan jalan-jalan kepada jalan-jalan kami. Dan sabdanya lagi dalam hadis qudsi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil fi hatta uhibbahu fa idza babtuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la utiyanahu wa la in ista'adani la zannahu. Dan tiada henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan nawafil, amalan-amalan ibadat sunnah. Disuruh kita melakukan amalan ini sehingga aku mencintainya.
Kalau aku sudah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarnya dan ia pergunakan untuk mendengar. Penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan memberi. Dan bila ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan beri perlindungan kepada. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang beramal, yang beribadat, khususnya amalan-amalan nawafil, ibadat-ibadat sunnah. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan taufik dan hidayah kepada. Sebab yang ketiga, kesan daripada ujub bin nafs ini ialah hancur berkecai ketika menghadapi ujian dan kesulitan. Pengaruh ketiga dari ujub bin nafs ialah bahawa yang berkenaan akan mengalami kerosakan dan kehancuran ketika menghadapi ujian dan kesulitan. Orang ni tak tahan diuji. Orang yang ada penyakit riak, ujub, semua hasad, guru ni semualah macam-macam ni, dia tak akan hancur berkecai. Mudah hancur, mudah habis. Dia akan sebut-sebut amalan dia. Dulu saya ada kawan, bila tak terpilih jadi calon waktu di Kedah. Tanya pun di Kedah lah, waktu tu saya duduk ustaz. Waktu tu nama tak naik calon Kubabotan. Bukan hal ni lama, Pelangaya tahun 90, tahun 90, tahun 9. Tak tahu. Dia marah. Sia-sia dia kata 18 tahun saya berjuang. Sia-sia. Puluhan tanah dah saya gadai untuk berjuang. Habis kata. Yang dia 18 berjuang tu Allah dah catat dah. Yang 30 hektar tanah dia habis berkorban ke Allah dah kira dah anjang-anjang pahalanya. Tiba-tiba bila ada penyakit gurur ni, bila penyakit ujub ni, tertolak semua amalan, menyebut-nyebut amalan. Ini yang berlaku Hasan Ali. Hak pecat tu satu lain. Tiba-tiba dia membatalkan amalan dia 12 tahun yang lalu. Rugi tuan-tuan. Tak tahan diuji. Sebab tu orang beriman ni mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kenyataan ahli Parlimen Kepong apa nama? JAP tu. Tan Seng Giau. Dia kata Hasan ni bukan orang beriman, dia kata. Dia kata ini bukan sikap orang beriman. Mana kenyataan Tan Seng Giau? Betul. Saya baca dalam laporan Tan Seng Giau mengatakan kenyataan saya ini kenyataan bukan orang yang beriman. Itu dia. Orang beriman selalu diuji oleh Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mendabik dada mengatakan mereka amanna, beriman, sedangkan belum diuji? Sesungguhnya aku telah menguji di kalangan kamu orang terdahulu dari kamu, tatkala itulah terbukti mereka-mereka yang beriman ataupun yang kadzibin, yang berbohong, yang berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala, dusta imannya. Diujilah. Dan kesusahan dan kepayahan dan kesakitan apa saja akan diuji. Ikut iman yang ada dalam diri kita. Allah menguji kita kemampuan iman yang ada dalam diri kita. Kita tahan tak? Kita sabar tak menghadapi ujian ini? Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bersabarlah kamu dalam kesulitan, dalam kepayahan, dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam keperitan, dalam kekalahan, dalam kemenangan pun sabarlah. Ulaika allazina sadaqu, mereka itulah orang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacam ini akan hancur dan lemah ketika pertama kali menghadapi kesulitan atau cubaan. Pasal nama tak senarai nak lantik dan apa ni calon gombak. Itu punca. Sebab dia tidak mengenal Allah pada waktu lapang
sehingga Allah tidak mengenainya ketika ia menghadapi kesulitan. Rupanya sebab dia tak kenal Allah ketika lapang, ketika dia mendapat segalanya dia terlupa. Akhirnya Allah tidak mengenalinya ketika dia menghadapi akan kesulitan, tak tahan diuji. Maha benar Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang takwa dan orang berbuat ihsan, kebajikan dengan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah benar-benar menyertai orang-orang berbuat ihsan. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ibn Abbas, jagalah aturan-aturan Allah, nescaya engkau dapati dia di hadapanmu. Dan kenallah kepada Allah ketika engkau dalam lapang, nescaya dia akan mengenalimu pada waktu engkau dalam kesulitan. Waktu kamu dengan kemudahan, dengan penuh kenikmatan yang ada, kenal Allah waktu itu. InsyaAllah nanti Allah akan kenal waktu kamu berada dalam kesulitan dan kebanyakan. Ini dia ajar oleh Rasulullah SAW. Baru ni ada suatu dialog orang perbincangan masa perpecahan Melayu yang dianjurkan oleh Akhbar Sinar. Saya tertarik kenyataan daripada Chua Jumain. Bincang perbualan Melayu politik. Ini politik asabiah. Dia pun kenal dah asabiah. UMNO tak kenal-kenal. Naib Presiden PKR Datuk Chua Jumain mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak lagi mengadakan sebarang perbincangan untuk menyatukan orang Melayu. Tindakan seperti itu hanya menggalakkan politik asabiah. Asabiah ni bercampur dengan akidah. Itu pun nak bertanya kat Mufti Perak ni, UMNO ni macam mana keluarkan fatwa, bolehkah duduk dalam UMNO? Duduk serang PAS saja. Ni PAS ajaran sesat kata Menteri Besar Terengganu. Menteri Besar penyuruh marah bila dibantah program beratur cantik, program gelik, taran gelik, kali bersukan pantai Taiping Gelam di teleport. Ada lagi kita bantah, dia marah. Bila kita bantah, pemuda-pemuda kita bantah, dia tuduh kita PAS ajaran sesat. PAS ajaran sesat. Gila khinzir juga. Jangan ada lagi perbincangan mengenai Melayu untuk bersatu, itu hanya politik asabiah. Hari ini rakyat mencari pemimpin yang lebih adil dan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Ini Chua Jumain. Itulah yang dapat menarik undi orang Melayu, kata bekas Menteri Kesihatan. Kenyataan Chua Jumain yang juga pengurusi PKR Johor ternyata menarik perhatian sebahagian besar hadirin wacana sinar harian. Jumain berkata, sejak bersama pembangkang, beliau begitu berkesan dengan didikan PAS bahawa mereka yang memberikan dan terima rasuah akan masuk neraka. Selama 40 tahun bersama UMNO, Barisan Nasional, saya tak pernah diajar begitu. Gila punya UMNO. Nampak? Semua orang baca ini. Dah, saya potong tadi. Bawa. Sebulan tak mengajak kuliah tu, potong suara khabar aja tu kan. Pesan perempuan keluar beli suara khabar. Ya dah. Isu semasa kena ikut juga. Nampak? Selama 40 tahun dia kata dia berkawan dengan UMNO, berkawan dengan Barisan Nasional. Selama 40 tahun tak pernah diajar pemberi dan penerima rasuah masuk neraka. Ar-rashi wal mutasi finnar. Ini kelebihan. Bila dia bersama dengan PAS, bersama dengan kita, yang Mufti Perak marah pasal apa? Dia marah. Sanggup membiarkan orang kafir baca Quran.
40 tahun. Kita baik dengan DAP tak sama dengan UMNO berbaik dengan MCA. Kita boleh mendidik mereka, kita mendidik mereka dengan akhlak dan kepribadian, dengan amalan yang nampak berbeza. Sebab tu kata Dr. Balachandran, salah satu timbalan Kelab Penyokong 4 yang juga sedang belajar dan mengkaji Islam. Dia kata selama dia dengan MIC, dengan UMNO, Barisan Nasional, tak pernah dia ajar tentang Islam. Bila dia bersama dengan PAS, dia nampak perbezaan Islam biar dia buat ini lebih ikhlas, lebih Islam yang dibawa oleh UMNO. Ini kayak Dr. Balachandran. Sehingga dia mengatakan bahawa orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang menerima sembahyang puasa haji tetapi menolak hukum hudud, maka layaklah dipanggil Islam yang munafik. Ni kata Dr. Balachandran, dia kafir. Dan besok kalau Allah tukar besok, ketika orang Melayu Allah bagi peluang untuk melaksanakan Islam, mereka tak mau, Allah tukar besok. Wa in tatawallaw yastabika magalakum summa la tasalu. Barang siapa berpaling kepada jalan kebenaran, berpaling kepada jalan Islam ini, nanti kata akan kutukar gantikan dengan satu kaum yang lain yang tak serupa dengan muka kamu. Orang Melayu tak sayang Islam. Sebab orang Melayu dia tidak pernah mencari syahadah. Kita cari syahadah lagi. Sebab kita beranak dengan orang Melayu, orang Islam, beranak jadi Islam lah. Kita tidak pernah mencari kalimat syahadah. Sebab itu kita tak sayang syahadah. Orang-orang bukan Islam, rakan-rakan kita yang sebelum ini bukan Islam, dia mencari syahadah. Dia dapat Islam, dapat syahadah, lebih kuat pegangannya daripada orang Melayu. Sebab orang Melayu tak pegang. Dia pun tak tahu syahadah tu apa, akidah tu apa. Najib dia tahu ke akidah? Saya tak syirik, sampai kata saya syirik, tapi duduk kat tempat syirik. Orang tanya saya, ramailah macam mana dengan Ponggal pula. Saya kata sepatut kita ada satu garisan yang jelas. Prinsip lakum dinukum waliyad ini kena ada, walaupun dalam pakatan-pakatan, supaya kita jelas. Ulama-ulama kita mesti jelas tu. Kita beritahu rakan-rakan kita dalam pakatan rakyat yang bukan Islam, program-program yang melibatkan ibadat. Apa dia? Ponggal. Ponggal ini saya rasa ibadat. Upacara pemujaan beras, padi. Puja masak padi apa tu? Beras. Pasal puja hantu banyak hasil padi. Benda-benda ini supaya kita jangan terkeliru. Kita nampak orang ni tak boleh buat, orang ni boleh buat. Kita kena jelas. Dan kita beritahu kepada kawan-kawan kita, masyarakat bukan Islam India, ini tidak boleh diajar Islam. Jelas. Sebagaimana dia pun kata, kalau nak panggil kami, daging lembu kami tak boleh ada. Kita kena sedia. Kalau dia boleh akur dengan, kita kena akur dengan apa yang ada dalam ajaran agama dia juga kena akur. Baru kita jelas. Ya. Ni orang telefon, Ustaz ni Ponggal macam mana Ustaz? Ni pasang lilin macam tu pula. Jadi kita kena jelas. Benda-benda yang melibatkan upacara ibadat, mentasan lebih konform hukum. Tak boleh. Ini penting. Marah yang sini marah. Ada. Kalimah Allah ni yang sini pula pergi pula Happy Merry Christmas. Ini benda ni kena jelas. Apa-apa saja kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang Kristian, yang Buddha, yang Hindu, apa saja kita tahu. Yang berhubungan dengan agama, maka di sini kita berkisah. Tetapi dalam soal yang lain, soal menentang kezaliman, menuntut benar, menuntut keadilan, ini kita bersama. Ini supaya kita jelas. Kalau tidak jadi kacau pula. Di Bali macam mana Ustaz di Bali pula? Dan Ustaz macam mana pula? Ponggal macam mana pula? Lani pula macam-macam pula. Ya, kita pun kena jaga prinsip ini. Ya tak? Supaya jelas.
supaya boleh diikuti kepada orang yang lain. Kalau dia dah keliru, nampak ustaz tu boleh pula masa bongkar, ustaz ni pula tak boleh lah. Kita menjadi haru. Dulu saya senang tak? Siapa mengaji sekolah perempuan jadi kafir. Mak saya kata begitu. Tak berani mengaji juga. Padahal dia pegang pasal Kristian tu. Lalu cucu atak pun tak boleh. Punya kuatnya, walaupun dia tak baca hadis, tak baca Quran, tapi kuatnya pegangan akidah. Mau apa kata dulu. Berbeza dengan kita ni. Terlalu tolerance yang membahayakan kepada kita. Jadi apa-apa yang berprinsip kena jaga. Oh betul. Dia jagalah aturan Allah, nescaya engkau dapat di hadapanmu. Dan kenalah Allah ketika engkau dalam kelapangan, nescaya dia mengenalimu pada waktu engkau dalam kesulitan. Jadi saya rasa pada itulah yang dapat sampai pada mata-mata dan penguzuran. Mudah-mudahan sikit banyak sama-sama kita diberikan peringatan, dan terima kasihlah kepada para jamaah sekalian yang telah sedikit banyak yang sudi untuk menyumbang, membantu saya beli tebuk lubang ni pun tuan-tuan. Tebuk lubang ni pun ni, bubuh wayar ni pun 2,600. Kalau tak boleh nak buat operasi. Nak buat di tangan, dia makan 6 bulan 4 boleh buka ikut hospital kerajaan. Dan bulan 4 pula dia kena tumbuh pula matang pula 6 minggu boleh bunuh, tak boleh lagi nak dialisis. Cuma satu jalan kata doktor pakar, boleh dia kata bagi 2,600 tebuk di sini, keluar di sini. Tak ada. Saya pasang sini lah 2,600. Hari ni hari minggu lepas pasang, hari Senin boleh cuci. Doktor ada duit boleh cuci, tak ada duit boleh mati.